20 minit Yang Berhormat. Terima kasih. Terima kasih kepada Datuk Yang Dipertua kerana memberikan peluang untuk saya mengambil bahagian dalam perbahasan yang dijalankan untuk peruntukan semula, peruntukan belanjaan yang dibentangkan oleh pihak Yang Berhormat Kementerian Kewangan. Permohonan ini betul ada susulan daripada perubahan kerajaan selepas wakil rakyat telah mengkhianati mandat rakyat yang telah diberikan pada tahun 2018. Dan sungguh pun kami di sini tak bersetuju dengan apa yang berlaku, tapi dalam permohonan ini kami perhatikan bahawa ada lebih banyak kementerian telah pun ditubuhkan. Di mana kalau kita lihat jumlah kementerian dan jumlah menteri-menteri termasuk yang tak pegang jawatan menteri tapi dapat status menteri telah menambah hingga kepada 75 orang. Dan ini kalau kita lihat daripada bilangan yang menyokong kerajaan ialah lebih daripada 60%. Itu satu jumlah yang paling besar dalam sejarah Malaysia, di mana dari bilangan ahli parlimen 75 memegang jawatan di dalam kerajaan. Ini tidak ambil kira lagi JLC. Tahu yang betul. Kalau kita tambah lagi JLC, saya rasa ini akan menjadikan bilangan lebih 2/3 daripada jumlah backbencher. Kecuali Datuk Yang Bertua masih sama, tak dapat apa-apa tambahan. Penjelasan. Di sini kalau kita lihat pembentukan semula, salah satu perkara yang saya hendak tanya daripada pihak nak pembetulan. Saya habis ini. Nanti saya bagi. Saya habis ini dulu. Nanti saya bagi. Saya habis ini dulu. Kalau satu yang saya kalau ahli parlimen kerajaan Salah ahli parlimen kerajaan 75 tanya tentang bentukan semula kalau ahli parlimen kerajaan 70 Arau saya minta Arau dia tak bagi dia lawan Arau tak boleh. Nak lepas nanti apa? Baik. dah nak perbetulkan. Kalau kerajaan 75, kami 50, jadi kami 125. Baik. Kenapa dalam pengundian kami hanya dapat bagi menteri jawab nanti. Arau, tak apa Arau. Masih Arau. Tak, saya nak betulkan. Kami sekarang saya habis ini dulu. backbencher 50. Bolehkah saya tahu kalau kerajaan daripada 75, pihak kementerian 125. sama ada ini menunjukkan sistem bahawa tender terbuka akaunten masih tak bertauliah. Dan saya harap perkara ini boleh diperjelaskan kerana bila kita lihat dasar sebelum ini, di mana keputusan untuk tidak melantik ahli-ahli politik sebagai ahli lembaga pengarah JLC telah pun diubah untuk membolehkan pelantikan dibuat. Perkara ini telah dibincangkan secara panjang lebar dan saya tidak berhasrat untuk mengulangi apa yang kita persoalkan sebelum ini, iaitu sekiranya kita nak JLC yang merupakan custodian ataupun pemegang amanah wang awam berpuluh-puluh bilion ringgit, kita hendakkan dia berfungsi dan beroperasi dengan lebih baik dan juga lebih sempurna. Ia harus mengamalkan tata kelola ataupun urus tadbir syarikat yang baik. Dan ini termasuk melantik ahli lembaga pengarah yang profesional, yang berkemampuan, yang berpengalaman dan tak ada motif-motif politik. So di sini kita lihat perubahan dasar ini. Kerana sekiranya ada unsur-unsur politik, macam mana kita boleh pastikan jumlah wang dana awam berpuluh bilion ini boleh digunakan dengan maksimum pulangan maksimum sekali. So itu yang menjadi persoalan. So sekiranya dasar sebelum ini iaitu hanya melantik ahli-ahli profesional ataupun pakar-pakar menjadi ahli lembaga pengarah JLC. Sekiranya ini boleh diubah, adakah sistem tender terbuka pun diubah? Saya harap boleh dapat penjelasan daripada pihak kementerian tentang perkara ini. Datuk Yang Bertua, saya pun ingin bertanyakan. Tadi rakan saya yang berhormat daripada Kubang Pasu yang juga bekas mantan Timbalan Menteri Kewangan telah menyatakan dengan begitu baik sekali bahawa kalau kita lihat dari segi utang dan juga liability negara, kalau kita lihat utang sendiri diakui oleh pihak di sebelah sana, bahawa dari segi komitmen dan utang
adalah sebanyak 1,264 bilion ringgit atau 1.264 trilion ringgit. Itu menunjukkan bahawa penderahan utang yang dialami ataupun yang ditanggung oleh kerajaan Malaysia adalah sesuatu yang besar. Tapi dalam keadaan COVID, kami faham perlunya kita menyelamatkan ekonomi. Dan semua pun sebanyak 295 bilion ringgit diperuntukkan untuk program prihatin. Apa yang kita lihat ialah suntikan secara langsung dianggarkan sebanyak 45 bilion ringgit. Ini satu jumlah yang kita rasa tidak mencukupi. Kerana suntikan dana ini harus diperbanyakkan. Kalau kita lihat dari segi kadar pengangguran yang meningkat kepada 5.3% pada bulan Mei, telah turun kepada 4.9% pada bulan Jun. Tapi ini ialah kerana ada beberapa sebab penting, di antaranya ialah kerana ada moratorium pinjaman bank yang akan luput pada 30 September dalam sebulan lagi. Dan sebulan dua lagi. Saya ingin meminta bahawa moratorium pinjaman bank ini bolehlah dilanjutkan untuk 6 bulan lagi. Saya tidak faham mengapa ia tidak boleh dilanjutkan. Kalau kita lihat daripada 45 bilion yang akan dipinjam daripada pasaran domestik. Dan ini seperti yang bermakna maksud. Ini ialah untuk COVID. Kita belum mengambil kira penurunan hasil yang mungkin melebihi 30%. Bermakna bahawa kerajaan terpaksa buat pinjaman lagi untuk membubur ataupun mengisi kekurangan hasil oleh kerana impak ekonomi daripada COVID-19. Sekiranya ini dibuat untuk menyelamatkan ekonomi, kami daripada pihak perbankan akan menyokongnya. Tapi yang jadi masalahnya ialah kita tidak lihat kesan secara langsung yang membantu orang-orang biasa, yang membantu untuk menyelamatkan pekerjaan, yang membantu untuk menyelamatkan pekerjaan. Kadar pengangguran masih naik. Banyak syarikat masih gulung tikar. Itulah sebabnya kami minta, kalau boleh, lanjutkan moratorium. Selamatkan pekerjaan, selamatkan perniagaan. Dan politiking lah tu. Satu yang betul, kosnya bukan tinggi main sangat. politik lagi. Kalau kita lihat pinjaman 45 bilion. Politik Kos je lah tu. untuk moratorium adalah sebanyak 6.4 bilion ringgit. Ini ialah kos kepada bank-bank. Sekiranya bank tidak mahu menanggung kos ini, saya ingin meminta pihak kerajaan keluarkan 6.4 bilion ringgit ini supaya kita boleh bantu 7.7 juta individu dan lebih 300,000 syarikat supaya mereka tidak perlu gulung tikar dan pekerjaan dapat Masa diselamatkan. jadi Menteri Kewangan tu tak Ini bantu ialah pun. Untuk Masa jadi Menteri pengangguran Kewangan tak bantu pun. hingga 30. Diamlah, Pasir Masa Salah. jadi Menteri Kewangan tak bantu pun. Pasir Salah dulu. Tekan Diamlah. saja. Pasir Salah dulu, Tekan. Pasir Salah. Pasir Salah dulu baca. Habis. Baik, Saya baik. punya Kontraktor ditekan. Who is talking, man? Dengan Pasir izin Salah. yang dipertua. Who is Pasir Salah betul talking? market lah. Masa jadi Who is Saya talking minta dengan izin? lanjut. Pasir Salah. Pasir Salah je, Pasir Salah. Saya tak menangkap Pasir Salah. Silakan. Who is talking, man? Kalau kita Urus lihat, syarat lah. saya nak teruskan. Saya terpaksa kontrol. Kalau kita lihat Kontrol. kalau kita lihat keuntungan yang diperoleh oleh sektor perbankan Teruskan. tahun lepas 2019 Penjelasan. adalah sebanyak 32 bilion ringgit. penjelasan. Maka jelas sekali mereka mampu Masa menanggung jadi Menteri Kewangan, kos tekan 6.4 semua orang. bilion. Tekan kontraktor, tekan pembayar Pasir Salah jangan diganggu Pasir Salah. Teruskan. orang. Kasih halau Pasir Salah lah. Teruskan ini. Ya, terima kasih Datuk betul. Kalau bank tidak mau menanggung kos, Mana ada integriti? Syarat lah Pasir Salah. Tak ada integriti. Duduk diam lah Pasir Salah. Duduk diam. Datuk kena ambil Not tindakan. worth listening. Pasir Salah jangan diganggu. Peraturan 37 nama ni punya. Sekiranya bank tak mau menanggung kos Kalau tak nak 6.4 dengar bilion, keluar lah Pasir Salah. adalah perlu bahawa kita Dah tak jadi menteri lagi, jangan banyak cakap lah. Keluar lah.
Salam. bayangkan, Jangan ganggu lah. kalau kita lihat dari segi kos keseluruhan program prihatin 295 bilion. Apa jumlah 6.4 bilion ini? Dia tak sampai pun 10%. Yang Dia minta tak sampai penjelasan. pun 5%. Penjelasan boleh? Tak boleh. Okey, sila Arau. Arau sila bagi. Silahan. Dia buang masa aja. Okey, Arab, bila? Tak payah dengar lah lagi. Apakah yang Muhammad sedar COVID-19 ni bermula awal lagi. Sebab itu sebab nama 19. Tetapi apakah kerajaan PH telah buat daripada Januari sampai Mac tu, apa yang telah dibuat untuk menangani masalah yang dihadapi. Tapi kerajaan baru bila mereka ambil alih saja, serta-merta kita bertindak dan kita laksana seperti yang ada sekarang. Jadi Baik, terima kasih, Arab. permohonan Kes yang berlambak-lambak, untuk yang mati moratorium ramai. dan sebagainya itu boleh kita pertimbangkan, Okey, Arab. tak ada masalah. Baik. Baik, terima kasih. Terima kasih, Arau. Terima kasih daripada Abu Ahmad Arau. Kalau Yang Berhormat Arau ada dengar belanjawan 2020, pihak Kerajaan Pakatan Harapan ada canangkan satu program untuk memperbanyakkan peluang pekerjaan sebanyak 300,000 kepada rakyat Malaysia, Malaysia at Work, di mana insentif gaji sebanyak RM500 diberikan kepada pekerja-pekerja yang tak dapat kerja setahun untuk tempoh 2 tahun. Dan untuk menggalakkan majikan mengambil pekerja-pekerja yang tak dapat kerja ini, mereka pun dapat insentif RM300 sebulan. Dan di sini saya nak mengambil peluang untuk tanya Yang Berhormat ataupun Yang Berhormat Menteri Kewangan, adakah program at work yang disyorkan dalam belanjawan 2020 untuk memberikan peluang pekerjaan kepada mereka yang tak dapat kerja, khususnya graduan-graduan 160-170 ribu tak dapat kerja. Tak ada dapat kerja pun 1 tahun. masa tu. Adakah pihak kementerian akan teruskan program Malaysia at Work supaya kita dapat berikan peluang 300,000 peluang Yang Berhormat, pekerjaan kepada mereka yang tak dapat kerja untuk setahun. Minta laluan. Kerana setakat ini apa yang saya dapat fahamkan ialah bahawa program ini dibatalkan. Kosnya, Datuk yang betul, bukan banyak. Penting. Hanya 6.5 bilion ringgit sahaja untuk tempoh 5 tahun. Bukan untuk setahun. 5 tahun, 6.5 bilion. Dia bukan satu jumlah yang besar, tapi dapat berikan peluang pekerjaan kepada lebih 300,000 rakyat Malaysia, khususnya anak-anak muda. So di sini adalah perlu bahawa kita telah mulakan program ini sebelum COVID-19. Sebelum COVID-19 telah pun ada program sedemikian. Tapi selepas COVID-19, kita hendak sokong langkah-langkah yang boleh bantu sama rakyat, yang boleh bantu rakyat Malaysia biasa mengekalkan pekerjaan, untuk membantu peniagaan-peniagaan kecil. Tidak perlu gulung tikar, tapi teruskan perniagaan Retorik kita. saja. So itulah hasrat kita. Dan di sini kami di sini nak menyeru, lanjutkan moratorium. Pastikan bahawa bank-bank ini tidak akan kenakan kepada peminjam-peminjam. Ini harus dibuat secara automatik. Mengapa nak susahkan individu dan perniagaan untuk isi borang, untuk pergi temu buang? Mereka kena habiskan masa untuk selamatkan pekerjaan dan perniagaan mereka. Itu yang Retorik saya ya, rasa. duduklah. Jangan susahkan mereka, lanjutkan moratorium untuk tempoh ini. Dan di samping itu, saya harap bahawa dalam jawapan yang diberikan bahawa cadangan untuk kita gandakan rebate TNB daripada RM77, kita harap boleh gandakan kepada RM154. Selain itu juga untuk diskaun kepada sektor perniagaan, di mana mereka dapat diskaun sebanyak 15%. Ini untuk tempoh 3 bulan, April, Mei dan Jun. Kita tak minta dia dilanjutkan untuk hampir akhir tahun, tidak. Tapi hanya digandakan saja. Untuk April, Mei dan Jun bukanlah RM77, tapi RM154. Ini saya rasa adalah satu permintaan munasabah. Kerana kita tak minta sampai 400 atau 500, tidak. Kita hanya minta gandakan RM77 jadi RM154. Dan kosnya RM942 juta. Tak sampai RM1 bilion pun. Mengapa tidak gandakan supaya boleh bantu pengguna-pengguna biasa? Di manakah
hati keprihatinan rakyat yang diwawakan sebelum ini. Ini untuk rakyat biasa. Saya harap bahawa pihak kerajaan boleh menimbang. Gandakan saja 100% daripada RM77 kepada RM154. Dan di samping itu, untuk perniagaan, kita pun minta diskaun. Bukan sekadar 15%, tapi sekarang 30%. Dan kos keseluruhannya, kalau kita lihat jawapan daripada pihak kementerian, kos keseluruhannya adalah RM3.2 bilion. Ini saya rasa bukanlah satu jumlah besar. Sekali lagi, kalau kita bandingkan dengan peruntukan yang diberikan untuk pakej prihatin, RM295 bilion. Untuk meminta lagi RM3.2 bilion, itu bukan satu jumlah yang melampau. So di sini kami minta, ini ialah moratorium lagi 6.4 bilion, rebate elektrik untuk seluruh negara, untuk semua rakyat Malaysia. Kalau boleh lanjutkan untuk Sabah Sarawak juga. 3.2 bilion. 10 bilion ringgit saja tak boleh bagi. Kalau kita bandingkan, kalau kita lihat apakah manfaat yang boleh diperoleh oleh rakyat biasa, lebih 10 juta dan juga perniagaan-perniagaan kecil. Saya harap perkara ini boleh diberikan pertimbangan yang sewajarnya. Dan pada masa yang sama, di sini saya pun harap bahawa kerana esok Bank Negara akan umumkan pertumbuhan GDP untuk suku kedua tahun ini. Memang dijangkakan bahawa pertumbuhan ekonomi akan jatuh mendudum kerana COVID-19. Dan itulah masanya untuk kita menunjukkan keprihatinan dan bahawa bukan sahaja kerajaan, bahawa semua rakyat Malaysia meminta ambil berat tentang masalah yang dihadapi, berikanlah suntikan dana ataupun bantuan yang sewajarnya. Perkembangkanlah bantuan yang diumumkan sebelum ini. Kalau kita henti di situ saja, yang saya khawatir ialah semua usaha yang dijalankan sebelum ini untuk membantu mereka akan disia-siakan. So, di sini saya harap perkara ini boleh diberikan perhatian yang sewajarnya. Datuk Yang Bertua, kalau kita lihat dari segi banyak dari segi menguntukkan semula, dari segi pihak kementerian, saya harap bahawa pihak kementerian pun boleh telus berikanlah jawapan untuk kepada itu ahli-ahli parlimen. Bila kita tanya tentang jawatan-jawatan yang dipegang oleh ahli parlimen yang memegang ahli lembaga pengarah GLC, apakah ilawan tambahan, apakah gaji mereka, bagi tahulah. Semua pun mungkin kita dulu tak dapat, sekarang tengok ahli rakan-rakan dapat, tapi sekurang-kurangnya kita dapat tahu. Ini perlu untuk transparansi. Rakyat pun hendak tahu apakah ganjaran tambahan yang mereka perolehi. Dan sebelum saya akhiri ucapan saya nak sebut satu perkara yang penting, iaitu tentang denda yang dikenakan ke atas mereka yang gagal memakai pelitup muka. Di sini ada satu kempen yang dijalankan oleh ahli-ahli parlimen yang diusahakan oleh Yang Berhormat daripada Kuching, iaitu untuk meminta merayu pihak kerajaan menurunkan kadar denda daripada RM1,000 kepada RM250. Di sini ini bukanlah isu politik, itu adalah isu rakyat. Kerana denda RM1,000 adalah terlalu tinggi. Kalau kita lihat denda untuk merokok di kawasan larangan, kompaun hanya RM250. Ada seorang menteri pun telah bayar kompaun. Telah bayar kompaun kerana rokok dalam dewan. Mengapa perlu kita hadkan satu denda yang begitu tinggi untuk rakyat biasa? RM1,000 untuk mereka suka sikit. Kalau kita lihat gaji minimal pun RM1,200. Bayar RM1,000, macam mana mereka mampu? So di sini bukan cakap tak denda, saya faham kena denda untuk pastikan
bahawa undang-undang dapatlah dikuatkuasakan. Tetapi munasabah sikit. Tetapi bertimbang rasa sikit. Tetapi ada ambil hati sikit kesusahan rakyat. Tolong, saya sebut sini. Tolong. Kurangkan denda daripada RM1,000 kepada RM250. Saya rasa ini harus disokong oleh semua ahli parlimen untuk rakyat, khususnya mereka yang kurang berkemampuan. Sekian, terima kasih kepada Tuan Ketua. Retorik tak habis-habis, tak laku dah. Yang berhormat, Cerita dongeng tu tak laku dah. yang berhormat, Rompin.